Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Syami akan membentangkan pembentangan falsafah bersama ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Muaz, Iskandar dan Haris. Dengan ini, kami akan membentangkan pembentangan yang bertajuk empirisme. Apa itu empirisme? Dari pengenalan, empirisme adalah suatu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperoleh atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Apa itu erti empirisme? Siapa tokoh-tokoh di sebalik empirisme? Apa pola aliran mereka? Dan apa kelebihan dan kelemahan mereka? Baiklah, pertama sekali, pengertian empirisme adalah suatu aliran dalam falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan berasal daripada pengalaman manusia. Mengikut Susanto, empirisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggeris iaitu empirism dan experience yang bermaksud pengalaman. Empirisme menolak anggapan bahawa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Contoh, seperti bayi dilahirkan ibarat kain putih yang tiada apa-apa. Dari terminologi pula, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Antaranya, 1. Seluruh sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. 2. Semua idea merupakan abstrak yang dibentuk dengan gabungan apa-apa yang dialami. 3. Pengalaman deria merupakan satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal. Okey, bagi sejarah aliran dalam empirisisme pula kita ada 7 tokoh yang termasyhur. Yang pertama adalah Francis Bacon. Beliau lahir pada tahun 1210 dan meninggal pada tahun 1292. Francis Bacon ni adalah yang memperkenalkan teori empirisisme dan memperkenalkan metod Bacon di dalam empirisisme. Tokoh yang kedua pula adalah Roger Bacon. Beliau lahir pada tahun 1214 dan meninggal pada tahun 1294. Beliau adalah salah seorang biarawan yang sangat terkenal ketika zamannya dan ahli falsafah yang sangat menekankan fokusnya kepada empirisisme dan salah seorang yang terawal mendukung metod ilmiah moden di dunia barat dan menulis karya buku yang berjudul Novum Organum yang menceritakan tentang metod empiris eksperimental. Untuk tokoh yang ketiga pula, Thomas Hobbes. Beliau lahir pada tahun 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Pandangan Thomas Hobbes yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandangan empirisisme, materialism serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Thomas Hobbes bukan sahaja terkenal sebagai ahli falsafah, juga terkenal sebagai ahli matematik dan sarjana klasik. Untuk yang keempat pula, bagi tokoh yang keempat, John Locke. Beliau lahir pada tahun 1632 dan meninggal pada tahun 1704. Beliau adalah salah satu tokoh falsafah empirisisme yang terkenal dan dipandang sebagai idola terpenting semasa era pencerahan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber daripada pengalaman manusia. Pandangan ini dapat digambarkan dengan gambaran empirisisme yang menolak pendapat ahli falsafah rasionalisme. Untuk tokoh yang yang kelima pula adalah George Berkeley. Pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1753.
Beliau adalah seorang tokoh ahli falsafah empirisisme yang juga terkenal yang juga berkhidmat sebagai uskup gereja bersama John Locke dan David Hume. Beliau dianggap sebagai ahli falsafah empiris British yang paling terkenal, dan pada tahun 1709 Beckerley menerbitkan karya pertamanya, yakni an essay towards a new theory of vision. Untuk yang ke-6 pula, David Hume. Beliau lahir pada tahun 1711 dan meninggal pada tahun 1706. Pandangan David Hume dalam empirisisme adalah segala yang akan kita ketahui adalah kerana berkat pendedahan kepada pengalaman. Selain menjadi ahli falsafah yang terkenal, David Hume juga penulis terkenal dari Scotland yang sangat dikenali ramai lah. Okey, untuk yang terakhir pula, John Stuart Mill. Beliau lahir pada 1773 dan meninggal pada tahun 1836. Beliau berpendapat bahawa pengetahuan hanya boleh diperoleh melalui pemerhatian empirikal dan dengan penakulan yang berlaku berdasarkan pemerhatian tersebut. Okey, itu saja dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muaz tentang sejarah aliran empirisme. Tapi sebelum saya teruskan percakapan saya, nama saya Muhammad Harith bin Hairul Rizal. Kad metrik bernambah D22114917. Saya juga akan menyampaikan sedikit pencerahan tentang pola aliran golongan falsafah empirisme. Kaum empirisme ataupun golongan empirisme, mereka mengembangkan sebuah sistem pengetahuan. Mereka, iaitu golongan empirisme, mempunyai golongan besar mempunyai peluang besar untuk benar meskipun tidak pernah menjamin untuk mencapai kepastian mutlak. Mereka ataupun golongan empirisme berpegang teguh dengan pendapat bahawa pengetahuan manusia dapat diperolehi melalui pengalaman. Pengalaman di sini mempunyai definisi yang sendirinya, iaitu pengalaman adalah hasil pendapatan atau persentuhan kepada sesuatu benda atau peristiwa dalam alam sekeliling dengan panca indera kehidupan yang mungkin seorang mengetahui, memahiri atau memerhati sebagai tindak balas kepada benda yang dihadap. Secara amnya, konsep pengalaman memaksudkan kepandaian atau pengetahuan tata cara dan bukannya pengetahuan kenyataan. Ahli falsafah menggelar pengetahuan yang berasaskan pengalaman sebagai pengetahuan empirik. Seorang yang kaya dengan pengalaman dalam sesuatu bidang boleh mengejar reputasi selaku pakar. Untuk meneruskan hujah saya, pengalaman inderani dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Kepercayaan fakta perlu diyakinkan dengan pengalaman sendiri. Golongan empirisme atau kumpulan empirisme mereka juga menolak pandangan falsafah rasionalisme. Akal, iaitu akal manusia mempunyai konsep terhadap objek sebelum proses tanggapan di dalam dunia. Mengikut Hume dalam Archen Rachmat et al. Dalam kurungan 2011, mempunyai, iaitu golongan empirisme mempunyai 3 prinsip ataupun idea yang terkandung dalam aliran empirisme. Prinsip pertama iaitu prinsip kemiripan. Mencari kemiripan di antara apa yang ada di benak dengan kita dengan kenyataan di luar. Yang kedua, prinsip kedekatan. Apabila kita
memikirkan sesebuah rumah. Kita juga akan fikir tentang adanya tingkap, pintu dan perabot yang lengkap sesuai untuk dijadikan rumah yang kita gambarkan melalui pengalaman indrawi sebelumnya. Dan prinsip terakhir iaitu prinsip sebab akibat. Jika kita fikirkan luka, kita juga akan ingat ataupun rasa sakit daripada akibatnya luka itu tersendiri. Gejala-gejala alamiah bersifat konkret dan dinantikan melalui tangkapan panca indera manusia. Ciri-ciri gejala alamiah: pola yang teratur mengenai sesuatu kejadian tertentu. Sesuatu benda padat kalau dipanaskan akan memanjang. Langit mendung diikuti dengan turunnya hujan. Metod induktif: pengetahuan yang berlaku secara umum dapat disusun melalui pengamatan terhadap gejala fizik yang bersifat individual. Empirisme menerima teori kebenaran korespondensi atau teori kesesuaian yang menyatakan bahawa kebenaran adalah kesesuaian atau kesepadanan antara pernyataan ataupun idea. Jadi, habislah bicara saya tentang pola aliran empirisme. Saya serahkan kepada saudara Aris tentang kelebihan dan kelemahan empirisme. Sekian, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya. Teruskan, saudara Aris. Terima kasih kepada saudara Arif kerana telah membincangkan apa itu pola aliran bagi kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Iskandar bin Akhlaq. Saya nombor bilik saya di 22114896. Hari ini saya akan membincangkan apa itu kelebihan dan kelemahan empirisme. Empirisme ni ada banyak kelebihan. Antaranya adalah ia bertumpu pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ini empirisme adalah satu pendekatan dalam falsafah yang menandakan bahawa pengalaman atau persepsi merupakan sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Kelebihan empirisme yang kedua adalah aliran ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan bidang sains dan teknologi pada abad ke-19. Hal ini kerana empirisme memperkenalkan metod sains dalam mencari pengetahuan yang merupakan metod yang objektif dan dapat dibukti kebenarannya. Kelebihan yang ketiga adalah ia menjadi penyumbang utama kepada kemunculan ilmu pengetahuan moden dan penerapan metod ilmuah untuk membangunkan peradaban barat. Empirisme menjadi penyumbang utama dalam peradaban barat kerana ada beberapa alasan. Alasannya adalah ia menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat didorong oleh pendekatan empirisme yang mendekatkan pengalaman observasi langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua, ia menjadi metod sains yang dikembangkan dalam empirisme dapat digunakan untuk menguji dan menjadi pengetahuan yang menghasilkan teknologi dan inovasi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harian. Yang ketiga, empirisme juga menekankan penting yang kritik terhadap pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat menghindari pengetahuan yang subjektif dan tidak dapat dipercayai. Ini membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan. Yang keempat, empirisme merupakan filosofi yang dapat menerima perubahan dan perkembangan sehingga dapat menerima perubahan dalam ilmu pengetahuan yang dalam dan teknologi yang terus berkembang. Alasan yang terakhir ialah empirisme juga merupakan salah satu falsafah yang menekankan pada percubaan dan observation yang menjadi inti dari metod ilmiah yang menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat. Kelebihan empirisme yang keempat adalah kondisi empirisme telah mencetuskan evolusi ilmu pengetahuan sosial dalam konteks perdebatan antara perdebatan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sains tadi. Ini kerana empirisme juga menekankan pentingnya kritik terhadap pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat menghindari pengetahuan yang subjektif dan tidak dipercayai. Kelebihan empirisme yang terakhir adalah
hasil daripada perdebatan tersebut, aliran ini telah mendapat tempatan istimewa dalam metodologi ilmu pengetahuan sosial. Walaupun appraisal dia mempunyai banyak kelemahan, tapi dia tidak dapat disebut pada kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah ia mempunyai appraisal untuk membuat hubungan antara berbagai fakta yang diperoleh adalah meragukan. Ini kerana appraisal hanya berfokus kepada pengalaman atau persepsi yang diperoleh oleh macam juga yang dapat menyebabkan pengakuan yang tidak lengkap atau tidak seluruhnya benar. Yang kedua, appraisal mempunyai kaedah penyusunan pengaturan yang tidak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. Aliran ini cenderung untuk mengumpulkan pengetahuan menjadi satu kumpulan fakta-fakta. Result appraisal juga mengalami kesulitan dan menjelaskan fenomena tidak dapat diperoleh melalui pengalaman atau persepsi indera seperti fenomena yang bersifat abstrak atau tersusun. Ia juga cenderung untuk mengumpulkan pengetahuan menjadi satu kumpulan fakta-fakta yang terpisah tanpa mencoba untuk menemukan hubungan atau kaitan antara fakta-fakta tersebut. Ringkasnya, banyak indera manusia boleh melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahawa kaum appraisal tidak mempunyai memberi jawapan yang meyakinkan mengenai hakikat pengalaman itu sendiri. Next. Alright, sekian, terima kasih.